Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang muliakan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merapakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ni kita dapat sama-sama dalam ruangan maya, dalam kuliah subuh mingguan kita, yang mana kita membicarakan berkaitan dengan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada kita berbagai-bagai bentuk kenikmatan, berbagai-bagai bentuk nikmat yang dikurniakan kepada kita. Pada pagi ini Allah mengurniakan nikmat kita dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi, iaitu kita melaksanakan solat subuh secara berjamaah, dan kita isikan ruang masa yang ada dengan sedikit pengisian santapan rohani kepada jiwa kita sebagai satu bekalan dalam kehidupan kita untuk kita meneruskan sisa-sisa kehidupan yang ada dalam rangka kita berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimah yang paling layak untuk kita ucapkan, yang kita selalu sebut dalam kehidupan harian kita, ialah kalimah Alhamdulillah. Yang keduanya, kita panjatkan salam hormat selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, orang yang paling suci jalur nasabnya, orang yang paling sempurna akhlak dan jasadnya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dia sebagai pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Maka kita sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak kena banyak mengucapkan selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada pagi ini kita akan sambung lagi kuliah kita berkaitan dengan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita masih lagi membicarakan tentang satu tajuk, iaitu tentang dakwah secara terang-terangan, dakwah secara jahriyah, secara terang-terangan yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam beberapa minggu yang lalu kita telah pun membicarakan tentang perkara ini. Pada minggu ni kita akan sambung lagi selepas kita berada dalam suasana PKP. Pada minggu ni kita akan sambung berkaitan dengan dakwah secara terang-terangan selepas kita menyebut tentang kisah yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ancaman yang dilakukan oleh musyrikin Mekah pada waktu itu
berbagai-bagai cara dilakukan oleh mereka, sehinggalah mereka mengutuskan orang yang terbaik di kalangan mereka, iaitu satu orang yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah, seorang tokoh juru bahasa, seorang yang pakar dalam bahasa, untuk berdialog, untuk bercakap dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun mereka meletakkan ataupun menghantar orang yang terbaik di kalangan mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus istiqamah di atas jalan kebenaran, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya usaha yang dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah tidak berjaya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian terus lagi melakukan usaha-usaha dakwah. Malah mereka juga belum berhenti daripada menghalang dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah usaha melalui berbicara, berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berjaya, maka mereka berusaha dengan cara yang seterusnya, yang mana mereka berikrar. Mereka mengatakan bahawa kami akan menyusahkan dan kami sampai ke peringkat kami akan membunuh Muhammad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai pada waktu itulah mereka cuba untuk menyusahkan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ke tahap mengganggu fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengganggu fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar fizikal, tetapi juga mereka mengganggu emosi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka gagal berkompromi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka melakukan usaha yang seterusnya, iaitu mengganggu fizikal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mereka gagal, mereka melakukan cara yang disebut juga dengan cara kekerasan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang bertindak begini ialah satu orang yang kita kenali dengan nama Abu Jahal. Satu orang yang kita kenali dengan nama Abu Jahal. Dia pernah satu ketika, tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat di antara dua rukun dalam kitab yang disusun ataupun yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya yang bertajuk Hadzal Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Muhid, mengatakan bahawa pernah satu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat di antara dua rukun. Dua rukun ni rukun-rukun yang ada di Kaabah lah, rukun Hajarul Aswad, rukun Iraqi. Jadi dia ni, Abu Jahal ni, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa satu bongkah batu yang besar. Kenapa dia buat macam ni, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana sebelum dia nak pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pernah bagi amaran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa amaran dia? Dia bagi amaran supaya Nabi jangan solat di depan Kaabah. Dia tak benarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat di depan Kaabah. Jadi apabila dia mendapat maklumat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam solat di depan Kaabah, maka dia datang dengan membawa satu bongkah batu yang besar untuk dihempakkan di atas kepala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata apa? Dia kata la afliqanna bihi ra's Muhammad wa huwa yusalli. Dengan batu ni aku akan menghentam kepala Muhammad dan aku akan lakukan ketika mana dia sedang solat. Ini kata yang diucapkan oleh Abu Jahal.
Maka ketika mana Nabi sedang solat, falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi maksudnya ketika mana Nabi solat baina ruknain mustaqbal bait, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat, maka dia kempi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi tengah solat di antara dua rukun. Jadi dia menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu, dia tunggu waktu Nabi sujud. Sedangkan pada waktu itu kawan-kawan dia yang lain pada waktu itu berkumpul untuk mendengar, menunggu berita khabar berita apa yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mana Abu Jahal mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab disebut falamma dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana dia mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia terkejut. Dia terkejut. Kenapa? Kerana dia terkejut, kemudian dia lari ke belakang dalam keadaan wajah dia pucat besi dengan perasaan takut, kerana dia melihat sesuatu. Maka sahabat dia tadi ni, kawan-kawan dia tadi pun tanya kepada dia, ma asabaka ya Abu Jahal, apa yang berlaku kepada kamu, apa yang kena dengan diri kamu ni wahai Abu Jahal? Maka Abu Jahal pun kata, aku ketika itu mendekati Muhammad. Bila kita sebut Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam, ketika mana aku mendekati Muhammad untuk aku lakukan apa yang aku katakan kepada kamu semua ni semalam ni, ketika mana aku nak melakukan begitu, kita aku berada dekat dengannya, tiba-tiba seekor unta jantan keluar menghalangi aku. Tiba-tiba seekor unta jantan keluar menghalangi aku. Maka kata dia lagi, demi Allah, dia kata, aku belum pernah melihat unta dengan kepala sebesar itu, dan dengan leher sekuat itu, dan dengan taring setajam itu. Dan unta itu datang untuk memakan aku. Unta ni dia bukan makan orang. Unta ni dia bukan ada taring, tapi oleh kerana dia terkejut, dia tengok unta ni pelik, besar, lehernya kuat katanya, kepalanya besar, ada taringnya. Tiba-tiba perkara itulah yang menyebabkan dia terkejut. Orang kata terkejut beruk, terkejut. Jadi kisah ni tuan-tuan dan puan-puan, peristiwa ni Allah sebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Alaq. Allah sebutkan dalam surah Al-Alaq, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Cerita yang dilakukan oleh Abu Jahal ni, peristiwa ni Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Alaq, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Di mana maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada kita, peringatan kepada kita. Allah maksudnya, ketahuilah, Allah kata, sekali-kali tidak, sesungguhnya jika dia berhenti, ketahuilah, sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat demikian, nescaya kami tarik ubun-ubunnya. Kami tarik ubun-ubunnya, iaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi derhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujud dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa Abu Jahal ni telah sebenarnya, Abu Jahal ni waktu itu telah bagi amaran kepada Nabi SAW supaya jangan solat di depan Kaabah. Jangan buat macam tu, jangan buat macam ni.
Dia kata kalau Nabi buat juga, Nabi akan disakiti, Nabi akan diperlakukan dengan kekerasan. Jadi oleh itu tuan-tuan dan puan, dalam ayat ini Allah nak bagi semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah nak bagi semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maksudnya apa dia? Allah nak kata kepada kita, jangan takut kepada amaran Abu Jahal. Jangan takut kepada amaran Abu Jahal. Itu ni Abu Jahal kata, kalau kamu solat di depan Kaabah, aku akan buat sesuatu yang menyakitkan kamu. Maka Allah turunkan ayat ini untuk bagi semangat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sepatutnya manusia ni nak kena sedar, kita ni kita ambil pengajaran daripada kisah ni, sepatutnya manusia ni, kita ni kena sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa juga keadaan ketika kita berada dalam kuliah online ni pun Allah pemerhati kita. Segala perbuatan kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan Abu Jahal yang menyakiti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita sedar diri kita ni tuan-tuan dan puan diperhatikan oleh Allah, sentiasa diperhatikan oleh Allah, tentulah kita tak berani untuk melakukan kesalahan. Tapi orang yang macam Abu Jahal ni, dia tak sedar tentang perkara itu. Dia tidak sedar tentang perkara itu sampai dia tidak memikirkan tentang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat apa yang dia buat. Kerana dia degil, kerana sifatnya yang degil, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi amaran keras dalam ayat yang kita bacakan ini. Maksudnya kalau tak berhenti daripada melakukan kejahatan seperti mana yang dia nak lakukan, Allah kata apa? Allah akan tarik, Allah akan tangkap ubun-ubun dia. Jadi Allah guna perkataan lain tu maksudnya sebagai penekanan. Pasti Allah akan buat. Kalau dia cuba nak hempakkan batu di atas kepala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan tarik umbun-umbun dia. Jadi Allah sebut lain ni maksudnya sebagai penekanan. Sebagai penekanan bahawa Allah akan pasti akan buat. Jadi disebutkan dalam kalimah ini, dalam ayat tadi yang kita bacakan tadi ni, iaitu ayat kalla lain lam yantahi la nasfa'an bin nasiyah. Kalimah nasiyah ni apa dia? Bahagian kepala yang di atas. Bahagian kepala yang di atas ni kita panggil apa? Ubun-ubun, kan? Kita panggil ubun. Selalunya kita tengok binatang ni bila dipegang ubun-ubun oleh tuan dia, orang nak tangkap binatang ni, orang pegang tangan. Allah beritahu yang kalau tak berhenti juga Allah akan buat macam tu. Dan Allah bukan nak tangkap saja, tapi Allah nak matikan dia, masukkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah gunakan kalimah an-nasiyah ni kerana dalam tradisi orang Arab ni, an-nasiyah ni tempat yang paling mulia. Kan, tempat yang paling mulia. Sebab tu dia tengok orang pakai lambang di ubun setengahnya dulu, orang pakai seban, kan, pakai seban dan sebagainya. Kerana apa? Kerana nak jaga kemuliaan kepala ni, ataupun tempat yang kita sebut sebagai an-nasiyah, ataupun tempat akal. Sebagian orang kata apa? Sebab ulama kata tempat akal, tempat pengetahuan. Orang buat kajian, kalau kajian otak ni, mereka kata akan mendapati bahawa di ubun-ubun ni letaknya minda tempat akal berfikir. Minda tempat akal berfikir. Dan di bahagian ni lah tempat manusia berfikir, dan kemudian bahagian otak yang lain tu menggerakkan tubuh untuk bertindak. Jadi bahagian ubun-ubun kira tempat yang paling utama. Jadi kita dah sebut macam mana Abu Jahal ni menolak untuk menerima ilmu agama dari Nabi, ilmu din daripada Nabi SAW sendiri. Maka dia bukan tolak dan hina manusia biasa, tapi yang dia tolak ni adalah seorang Nabi, seorang Rasul. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah akan tangkap, Allah akan tarik dia ni di ubun-ubun dia dan nak seret dia ke dalam api neraka. Memang orang yang menentang ni, orang yang tidak mempedulikan kebenaran ni akan diseret muka mereka, seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Mulk yang kita biasa baca.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk ataupun orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus. Jadi Allah sebut dalam ayat yang pertama tadi, kalla la illam yantahi lanas fa'an bin nasiyah, kemudian nasiyatin kazibatin khafiyah. Allah jelaskan lagi apa dia tu? An-nasiyah tu apa dia? Ubun-ubun orang yang mendustakan agama dan orang yang derhaka. Ubun-ubun tu dikatakan sebagai kazibah, yang mendustakan. Apa yang didustakan? Yang Abu Jahal dustakan adalah Al-Quran. Yang Abu Jahal dustakan adalah Al-Quran. Abu Jahal tahu yang Al-Quran itu betul. Abu Jahal tahu bahawa yang Al-Quran itu benar, tapi dia tolak juga. Dan penolakan itu kerana apa? Kerana sifat sombong. Penolakan itu kerana apa? Kerana sifat degil, tidak nak mengubah cara hidup. Jadi oleh sebab itulah orang seperti Abu Jahal ni akan keluarkan, orang yang ada perangai macam Abu Jahal ni akan keluarkan berbagai-bagai pendapat untuk menolak Al-Quran. Padahal dalam hati dia tahu yang Al-Quran itu benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita sebutkan, yang pernah kita sebutkan sebelum ni. Maknanya Allah membuka, Allah nak beritahu apa yang ada dalam hati Abu Jahal. Allah nak beritahu, Allah nak buka apa yang ada dalam hati Abu Jahal. Dia ni sebenarnya tahu yang Al-Quran itu betul, tapi dia sengaja menolak kerana apa? Kerana dalam diri dia ada kesombongan. Dia tak mau puak-puak dia kalah dengan puak-puak Nabi SAW. Dia tak mau Bani dia ni kalah dengan Bani Nabi SAW. Dia tak mau keturunan dia ni kalah dengan keturunan Nabi SAW. Seperti mana yang dijelaskan kita jelaskan sebelum ini, di antara sebab-sebab masyarakat Arab Quraisy ini dia tak mau terima dakwah Nabi ni kerana dalam diri dia ada persaingan dari sudut keturunan. Abu Jahal tak mau terima dakwah Nabi kerana dia tahu puak dia, keturunan dia sedang bersaing dengan Nabi SAW. Jadi kalau dia menerima dakwah Nabi, maka dia rasa puak dia kalah. Kemudian Allah sebutkan lagi dalam ayat yang seterusnya, فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ, maka biarlah dia memanggil golongannya. Allah cabar lagi. Abu Jahal ni seorang yang ada kedudukan, seorang yang dipandang tinggi. Dia rasa dia hebat. Oleh kerana dia rasa dia hebat, oleh kerana dia rasa ada orang yang akan sentiasa sokong dia, maka Allah cabar dia lagi. فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ, panggillah puak-puak kamu tu untuk tolong kamu. Panggillah bodyguard kamu untuk tolong kamu. Panggillah orang-orang kanan kamu untuk tolong kamu. Jadi sebab itu Allah guna perkataan nadiyah. Kalimah nadiyah ni maksudnya tempat awam yang bila dipanggil orang dengar. Tempat awam yang bila dipanggil orang mendengar. Ini adalah perkataan nadiyah. Seruan. Jadi oleh sebab itu nadiyah ni tempat awam. Nadiyah tu adalah tempat awam di mana orang ramai ni akan dengar kalau kita buat satu pengumuman. Baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut faliyad'u nadiyah ni, Allah cabar Abu Jahal. Allah beritahu, pergilah kamu ke tempat orang ramai yang sokong kamu tu. Minta tolong kepada mereka untuk serang dan sakiti Muhammad. Tapi Allah kata, ingat bahawa cabaran ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat, kita nak tahu ini adalah cabaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya jangan mereka rasa, jangan mereka sangka cabaran ini dari Nabi SAW. Mereka mungkin nampak Nabi ni seorang diri, lemah, tak ada kekuatan. Tapi kena fikir siapa yang akan membantu baginda Nabi SAW. Ayat yang ke-17, sanad'uz zabaniyah. Allah kata kelak nanti ni kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Kalimah Zabaniyah ni pengawal keselamatan ni. Zabaniyah ni maksudnya pengawal yang ramai.
Mereka ni ramai, malaikat Zabaniyah ni ramai dengan menggunakan kekuatan. Allah nak beritahu, panggil lah siapa saja yang kamu nak panggil. Tapi Allah boleh saja panggil malaikat-malaikat pengawal ni. Agak-agak siapa yang lebih kuat tuan-tuan dan puan? Ha? Adakah manusia lebih kuat ataupun malaikat yang lebih kuat? Ini umpama macam di sekolah lah, macam kehidupan kita ni. Umpama macam budak gangster dengan lawan dengan SWAT team kan. Gangster sekolah tu dia perasan dia hebat kan. Sampai dia kata dia boleh beli orang yang di bawah dia. Tapi macam mana kalau dia tengok hak main ni pula orang yang pakar, orang yang maka tentulah dia jadi apa istilah kita panggil menikus kan. Baik. Dan memang dalam sirah tuan-tuan dan puan ada disebut tentang kisah macam mana Abu Jahal ni nak hempak batu dalam yang nak hempak batu atas baginda Nabi SAW. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menghalang. Tapi Abu Jahal ni dihalang dengan suatu mukjizat yang berlaku kepada baginda Nabi SAW. Baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan sekalian, jadi apabila melihat kejadian itu yang berlaku kepada Abu Jahal ni, maka tiba-tiba bangun satu orang yang disebutkan dalam kitab ini, walamma sami'a wa syahida hadhihi hadisah an-Nadhr bin Harith qama fi Quraisy. Jadi bila dengar kata-kata ni, bila melihat kejadian yang berlaku kepada Abu Jahal ini, dan dia sendiri menyaksikan ketakutan yang dialami oleh Abu Jahal, maka bangunlah satu orang yang bernama An-Nadhr bin Al-Harith. Bangun satu orang yang bernama Al-Harith, An-Nadhr bin Al-Harith. Maka dia pun bangun dan dia berucap, dia kata, wahai Quraisy, kamu semua ni telah ditimpa dengan perkara besar. Kamu semua ni telah ditimpa dengan perkara yang besar di mana kamu belum dapat menjumpai cara untuk menghadapi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia katakan lagi, dulunya Muhammad di kalangan kamu ni sebagai anak muda remaja. Syabban hadasan, sebagai satu orang anak muda remaja. Ghulaman hadasan, dia ni adalah orang yang paling kamu redha. Dulu ni kamu kata Muhammad ni adalah seorang remaja yang mana kamu redha dengan dia. Segala perbuatan dia kamu redha. Dulu ni kamu kata dia lah orang yang paling kamu percaya. Dulu ni kamu kata dia lah orang yang paling amanah pada kamu. Sehingga ketika mana kamu nampak uban di pelipis dia, hatta idza ra'aitum fi sadaratul syai', ketika mana kamu dah nampak, sehinggalah kamu ketika mana kamu nampak uban di pelipis dia. Kata An-Nadhr lagi, dia kata apa? Dia kata, dan dia datang kepada kamu dengan membawa apa yang dia bawa, maka pula kamu berkata kepadanya, Muhammad ahli sihir. Ni cerita ni, kalau tuan-tuan dengar cerita An-Nadhr ni, sebutan kalimah yang diucapkan oleh An-Nadhr ni, seolah-olah kita rasa An-Nadhr ni masuk Islam dah. Dia kata apa lagi? Dia kata, dia seolah-olah kata-kata ni macam membela Nabi. Dia kata, dan dia datang kepada kamu dengan membawa apa yang dia bawa. Dulu ni kamu kata dia orang yang benar. Dulu ni kamu kata dia orang yang amanah. Dulu kamu kata orang yang paling percaya di kalangan kamu. Sehingga hatta kamu pun sanggup simpan kepada dia kerana dia seorang yang jujur. Sehinggalah bila dia dah berumur, nampak uban di pelipis dia, kata An-Nadhr, dia datang kepada kamu dengan membawa apa yang dia bawa, din Islam ni, maka kamu pula kata kepada dia, dulu masa dia remaja kamu kata dia semua baik, orang yang kamu redha, tapi bila dia dah meningkat dewasa, kamu kata dia ahli sihir. Kamu kata Muhammad ni ahli sihir. Maka kata An-Nadhr, dia kata apa? La wallahi ma huwa bisahir. Dia kata, Muhammad, tidak, demi Allah, dia bukan tukang sihir. Dia bukan tukang sihir. Sesungguhnya kita telah melihat para tukang sihir. Atau sesungguhnya kita tahu siapa sebenarnya tukang sihir. Kalau kita nak kata dia tukang sihir, sebenarnya dia bukan tukang sihir. Kerana kita tahu panggil tukang sihir ni, ada benda-benda yang dia tiup, ada ikatan
buhul dia adalah kan, kita tahu pun orang sihir ni macam mana. Seolah-olah kata-kata An-Nadhr bin Al-Haris ni seolah-olah macam membela Nabi SAW. Kemudian dia kata, dan kamu juga berkata Muhammad ni adalah bomoh. Kan? Wa qultum, kata dia al-kahin, kamu kata dia ni bomoh. La wallahi wa ma huwa bikahin. Demi Allah tidak, dia bukan bomoh. Sesungguhnya kita mengetahui, dia kata. Qad ra'ayna al-kahina. Kita tahu. Sesungguhnya kita mengetahui ciri-ciri bomoh ni macam mana, tingkah laku bomoh ni macam mana. Kita tahu mentera-mentera mereka. Wa sami'na saja'ahum. Dan kita tahu mentera, sajak ni kita boleh sebut sajak ni. Kita tahu mentera-mentera mereka. Kemudian dia kata lagi, kamu kata wa qultum sya'irun. Wa qultum sya'irun, kamu mengatakan dia penyair. Kata An-Nadhr bin Haris, kata la wallahi wa huwa ma huwa bisya'ir. Dia kata tidak, demi Allah dia bukan penyair, kerana kita tahu ciri-ciri syair ni macam mana, dan kita pernah dengar dan kita tahu apa itu syair. Kata An-Nadhr bin Al-Haris ni. Kemudian dia kata lagi, kamu kata dia ni gila. La wallahi, dia kata tidak, demi Allah dia bukan gila, kerana kita tahu panggil orang gila ni tahu macam mana. Maka dia pun kata, dia kata lagi, wahai Quraisy, lihatlah perkara besar yang berlaku kepada kamu ini. Bila kita dengar kata-kata An-Nadhr ni, seolah-olah kita kata ni, kalau kita tak tahu tentang jalan hidup An-Nadhr bin Al-Haris yang mati dalam perang Badar, dia mati dalam perang Badar, kalau kita tak tahu tentang diri dia, kita kata dia ni membela Nabi SAW. Seolah-olah kata-kata dia hampir-hampir nak masuk Islam, kerana dia tahu kebenaran. Tetapi perasaan hasad menghalang dia untuk masuk Islam. Perasaan hasad dia ni, perasaan hasad ni lah yang menghalang dia ni masuk Islam. Dialah orang yang berkata, yang mana kata-kata dia ni, tuan-tuan dan puan, ada dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat yang ketiga, ayat yang ke-32. Kalau tentang rujuk tengok dalam surah Al-Anfal ayat 32. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ni, Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'azabin alim. Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'azabin alim. Dalam surah Al-Anfal ayat 32. Dan ingatlah ketika mana mereka, yakni orang musyrik, berkata, ya Allah, kalau betul Al-Quran tu benar daripada sisi kamu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Seolah-olah dia mencabar, bukan seolah-olah, dia mencabar Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang berkata, yang mana kata-kata dia ni ada dalam Al-Quran. Dan kerana dialah juga turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij yang tadi subuh kita dengar ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Minallahi dzil ma'arij. Salah seorang daripada kalangan orang kafir Mekah, dialah secara mengejek meminta kedatangan azab yang dijanjikan akan berlaku. Azab yang disediakan untuk orang-orang kafir yang tidak ada sesiapa pun yang dapat menolak kedatangannya dari Allah yang menguasai tempat-tempat
turun naik, tempat-tempat di mana malaikat turun naik. Jadi kerana dia lah turunnya juga ayat ini, ayat dalam surah Al-Ma'arij ayat 1 sampai 3. Jadi kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, dia kata apa? Kana an-Nadhr bin Al-Harith hadha syaitan Quraisy. Hadha syaitan Quraisy. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, dia kata An-Nadhr bin Harith ni adalah syaitan Quraisy. Dia kata syaitan Quraisy. Orang yang ada jiwa, orang yang ada jiwa yang paling busuk di kalangan Quraisy. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, orang yang paling kuat permusuhannya dengan Nabi SAW dan juga orang-orang yang beriman. Wa ashadduhum ghadawah wa ashadduhu udawah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Orang yang paling kuat permusuhannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang yang beriman. Dia pernah kata, aku lebih hebat daripada Muhammad. Ini kata-kata An-Nadhr bin Harith, kerana dalam diri dia ada sifat hasad. Pernah satu ketika tuan-tuan dan puan, waktu mana dia pergi ke Rom, dia pergi ke Parsi, dia berkata kepada Raja Rom dan Raja Parsi, dia kata apa? Kata-kata ni lah juga turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 93. Dan kata-kata ni juga pernah diucapkan oleh Musailamah Al-Kazzab selepas kewafatan baginda Nabi SAW, iaitu dalam surah Al-An'am ayat 93. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qala sa'unzilu misla ma anzalallah. Aku akan turunkan seperti mana yang Allah turunkan Al-Quran. Dia kata, inilah kata-kata yang dia ucapkan kepada Raja Rom dan Parsi. Allah sebutkan dalam Al-Quran kata-kata dia ni, sa'unzilu misla ma anzalallah. Aku akan turunkan seperti mana yang Allah turunkan Al-Quran. I will reveal something like what Allah reveal. Dia kata Allah akan turun seperti mana yang Allah turunkan Al-Quran. Kenapa dia berkata macam ni, tuan-tuan dan puan? Kerana dalam diri dia adanya sifat yang kita sebut sebagai hasad. Kerana dalam diri dia ada sifat yang kita sebut sebagai hasad. Sehingga dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, asabahu minal hasad wal ghurur wa amal basar wal basirah. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, dia kata kerana dalam diri dia ni terkena dengan penyakit hasad. Sifat hasad, sifat buta mata, buta perut, buta hati. Jadi pengajaran pada diri kita, tuan-tuan dan puan, adalah kita nak kena jauhkan diri kita. Jauhkan diri kita ni, tuan-tuan dan puan, daripada sifat hasad. Kenapa? Kerana hasad ni dia menutup hidayah untuk masuk ke dalam diri kita. Walaupun cahaya hidayah ni kadang-kadang dah dekatlah dengan diri kita, seperti mana yang berlaku kepada An-Nadhr bin Al-Harith. Dia nampak apa yang berlaku kepada Abu Jahal itu tadi itu adalah petunjuk kebenaran tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi oleh kerana ada penyakit hasad dalam diri, maka hidayah ni tak dapat masuk dalam diri dia. Hidayah ni tidak dapat masuk dalam diri dia. Ada orang dia tahu bahawa yang dia tegakkan tu, ataupun ada orang yang tahu bahawa yang ditegakkan tu ataupun yang disampaikan oleh seseorang tu merupakan kebenaran. Malah dulu ni dia pun pernah duduk bersama-sama dengan kebenaran. Tapi mungkin disebabkan hasad, mungkin disebabkan kerana dendam, kerana kisah-kisah lama dulu ni, maka dia menolak kebenaran yang disampaikan. Malah dia sanggup untuk bersama-sama dengan kebatilan. Kerana apa? Kerana dalam diri dia ada sifat hasad dan dendam dalam diri dia. Maka tuan-tuan dan perempuan sekalian, dua perkara. Tiga kita sebutkan tadi, tiga perkara yang menyebabkan, menjadi penyebab hidayah Allah ni tak masuk dalam jiwa manusia. Pertamanya sombong. Yang keduanya kita sebut, ambil pengajaran daripada kisah An-Nadhr bin Al-Harith ni, ialah dalam diri dia ada sifat hasad.
Apa dia maksud hasad ni? Dia tak mau orang lain lebih daripada dia. Ni hasad lah. Dia tak mau orang lain lebih daripada dia. Dia tahu orang tu buat kebenaran, tapi orang tu dia rasa lebih daripada dia. Dia tolak kebenaran yang dibawa oleh seseorang. Yang ketiga, sifat perangai yang menyebabkan hidayah ni tidak masuk pada diri kita ialah kerana adanya penyakit dendam. Mungkin kisah-kisah lama berlaku antara satu orang dengan satu orang. Satu orang dengan satu orang ni, maka dia sanggup mengenepikan kebenaran kerana dia tak mau mengalah dengan orang yang membawa kebenaran itu. Jadi ini satu peringatan kepada kita, doalah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sentiasa berada di atas petunjuk kebenaran. Nabi ajak kepada kita, kepada Sayyidina Ali, tak salah saya, tentang satu doa, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sentiasa berada di atas petunjuk kebenaran. Supaya kita berada di atas petunjuk kebenaran. Jadi saya rasa untuk pagi ini cukup sekadar perkongsian kita tentang dua kisah. Pertama kita bercerita tentang apa? Tentang membuat. Sebagai kesimpulannya, kita bercerita tentang pertamanya ialah tentang kisah yang berlaku kepada Abu Jahal. Kisah yang berlaku kepada Abu Jahal. Abu Jahal ni Allah nak beritahu kepada kita melalui ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Alaq ayat 15 sampai ayat 19, iaitu tentang bahawa Abu Jahal ni tahu bahawa Nabi ni bawa kebenaran, tetapi oleh kerana dalam diri dia ada sifat sombong, dan diri dia ada sifat sombong, maka dia menolak kebenaran. Yang kedua kita bercerita tentang kisah An-Nadhar bin Al-Harith. An-Nadhar bin Al-Harith ini satu orang tokoh, ahli pidato juga. Dia tahu percakapan dia tadi ni seolah-olah bila kita dengar seolah dia ni hampir mendapat hidayah, tetapi oleh kerana dalam diri dia hasad, ada sifat hasad, maka dia menolak kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Kita bukan hanya kita belajar sirah ni tentang perempuan, bukan sekadar kita nak dengar cerita saja, tapi kita nak ambil pengajaran sebagai satu kaedah hidup dalam diri kita. Kita nak ambil pengajaran-pengajaran yang ada ni sebagai satu kaedah hidup yang mana kita nak gunakan dalam kehidupan kita, sehinggalah kita balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja tentang minta maaf segala kekurangan yang ada. Apa yang baik daripada Allah, kekurangan kelemahan, saya mohon ampun banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita meluangkan masa pada pagi ini diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa memandu. Mudah-mudahan Allah memandu kehidupan kita pada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mengangkat musibah yang kita lalui sudah hampir 2 tahun ini, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dapat menjalani kehidupan seperti mana biasa dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal jizam wa min sayyi'il asqam. Jadi apa yang baik daripada Allah, kekurangan kelemahan, saya mohon ampun banyak-banyak kepada Allah. Kalau ada di kalangan kita yang belum mendapat hidayah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada di kalangan kita yang berkeluh kesah, maka ditenangkan jiwanya. Dan kita juga tak lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang dizalimi di mana saja mereka berada, ataupun saudara-saudara kita yang berada dalam kesusahan, di mana saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, dikurun dian, kemudian mereka tabah menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengukuhkan iman dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.